10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai peraturan dalam pendidikan. Isu yang dapat saya kupas dalam peraturan pendidikan ini ialah mengenai kelakuan dan tata tertib 1993 di bawah pindaan 200. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu, disuruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan Berikut ialah terdapat beberapa peraturan yang terkandung dalam kelakuan dan tata tertib 1993 di bawah pindaan 200. baca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah kita. Mari kita saksikan sedikit video yang dipetik dari buletin utama TV3 mengenai penderaan ke atas pelajar-pelajar di sekolah. Jika ilmu pernah di dada, itu hukuman dikenakan oleh seorang guru 2 pelajar tahun 4 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kai Meng, Sungai Perak. Semuanya gara-gara tidak menyiapkan kerja sekolah. Malah guru berkenaan turut menggelarkan pelajar terbabit lembu. Pada sidang media siang tadi, keluarga 2 pelajar berkenaan menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap perbuatan guru bahasa Inggeris itu. Kejadian dikatakan berlaku jam 9 pagi Rabu lalu. Muhammad Naswindar Muhammad Amid dan Muhammad Izzat Iqbal Muhammad Haris bersama 2 murid lain dikatakan tidak menyiapkan kerja sekolah. Bagaimanapun, hanya Muhammad Naswindar dan Muhammad Izzat Iqbal dihukum, manakala 2 lagi rakannya tidak dikenakan apa-apa tindakan atas alasan masalah kesihatan. Cikgu dendam rotan 2 kali. Lepas tu cikgu ambil yang lembu pakai kat leher tu. Loceng tu. Lepas tu cikgu ambil klip letak dia. Lepas tu dah habis kelas tu, guru kelas saya masuk. Lepas guru kelas saya masuk, guru kelas saya tanya, bila pula dalam kelas kita tambah 2 ekor lembu? Lepas tu saya pun diam je lah. Lepas tu masa rehat, cikgu yang gantung loceng tu datang balik. Dia pergi luar cabut rumput depan-depan kami. Dia datang kasih kami makan. Lepas tu, saya menjawab, lembu puasa tak boleh makan. Keluarga mangsa menyifatkan tindakan guru berkenaan sebagai kejam. Saya nak tegaskan kat sini, sebab apa dia orang tak makan? Dia orang ni manusia, bukannya lembu. Kita nak cikgu tu dipindahkan. Kita dipindah. Setakat mohon maaf tu saya rasa tidak mencukupi. Kerana benda ni saya percaya kalau saya terima maaf dia, memang besok orang akan buat lega ya. Sehari selepas kejadian, ibu bapa 2 pelajar terbabit membuat laporan di Balai Polis Sungai. Menurut Muktasim, satu perjumpaan diadakan di antara keluarga mangsa bersama guru bahasa Inggeris itu semalam. Ia turut dihadiri wakil pejabat pelajaran daerah serta ketua Balai Polis Sungai. Guru terbabit ada memohon maaf, namun ia tidak dapat meredakan kemarahan keluarga mangsa. Turut menyatakan rasa kesal ibu kepada seorang lagi murid, Muhammad Izzat Iqbal Haris, yang menerima hukuman sama. Muhammad Izzat kini trauma kerana diejek lembu oleh rakan sekolah.
masa saya pergi sekolah untuk tunggu dia, kawan-kawan dia pun ada cakap Iqbal hari ni jadi lembu. Saya dapat tahu yang dia makan rumput pun daripada kawan-kawan dia. So saya tanya dia untuk dapatkan kebenaran dan dia cakap memang ya. Ya? Dia menangis. Sementara itu, usaha kami untuk mendapatkan penjelasan pihak sekolah gagal. Di pihak polis pula, kes dianggap selesai. Ia setelah pertemuan antara guru besar, ibu bapa pelajar serta guru terlibat semalam. Hasil perbincangan tersebut, jadi telah diambil keputusan bahawa cikgu ni memohon maaflah di atas kalau ada keterlanjuran di pihak dia dan juga pihak pelajaran akan mengambil tindakan tertib. Dan juga cikgu ni akan memohon maaflah kepada ibu bapa murid yang telah diperlakukan sedemikian. Jadi saya menganggap perkara ini telah selesai apabila perbincangan antara semua pihak semalam, dan semalam nampaknya semua pihak telah berpuas hatilah dengan hasil perbincangan itu. Persoalannya, apapun kesalahan disiplin, wajarkah murid diperlakukan sedemikian rupa? Apakah ia melanggar etika perguruan? Dari segi disiplin, kalau pelajar buat salah, denda tu kurang wajar lah. Makan rumput ni satu perkara yang tak sepatutnya berlaku apabila guru meletakkan sesuatu tindakan denda disiplin ataupun mungkin perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja tak siap dan sebagainya. Banyak cara lain lagi boleh didenda oleh pelajar tersebut. Siasatan terperinci akan dilakukan bagi mengetahui punca sebenar kes. Tindakan tata tertib akan diambil jika terbukti guru berkenaan melanggar etika perguruan. PIBG perlu membuat penyiasatan rapi perkara ini. Satu, membuat laporan terperinci tentang perkara ini. Mungkin tidak mengambil tindakan, tetapi barangkali melaporkan kepada pihak sekolah dan pihak PBB untuk mengambil tindakan sewajarnya. Pertama, apakah perlu satu screening dan medical check-up pada guru itu, khususnya mental check-up pada guru tersebut. Kedua, perlu tidak kita menghantar guru tersebut kepada tindakan counselling. Bagi pemuda UMNO Perak, tindakan guru terbabit biadab dan perlu dikenakan tindakan sekeras-kerasnya. Kami mengharapkan satu tindakan yang sekeras-kerasnya kepada guru tersebut. Walaupun ada cadangan supaya anak didik ini dikeluarkan daripada sekolah, dan bagi kami ianya amat-amat tidak adil sekiranya cikgu itu pula tidak dikeluarkan daripada sekolah. Jadi kami memohon merayu Syarikat luar tempat kejayaan tiada terbatas, negara yang kecil tinggi martabat kerana sekiranya penjawat awam tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam Kelakuan Tata Tertib 1993, mereka akan dikenakan hukuman. Hukuman yang akan dikenakan terhadap mereka ialah seperti berikut. negara berdaulat. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca daya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading. Saya ambil kerja tu, besok saya kerja tak. Besok
cikgu pun kata aku bohong. Lepas tu saya kata tak, lepas tu cikgu kata bohong. Lepas tu saya kata tak lagi, cikgu kata bohong. Lepas tu cikgu tarik saya nak bawa, ada macam ditarik saya daripada foyer tu nak bawa saya pergi masuk ke kereta. Lepas tu saya pun nak tahan lah guna kaki saya kan, sampai sakit kan. Dia tarik dekat macam ni kan. Lepas tu sampai terkoyak baju. Lepas tu cikgu tu dia dekat bilik AVA, dia nak pukul saya dengan batang penyapu. Lepas tu ada cikgu perempuan ni, dia nak kurung saya dalam store tu. Dia kata mana duit tu kan. Lepas tu saya pun senyap je. Lepas tu dia kata lagi. Lepas tu dia kata budak ni. Lepas tu dia pukul kat sini. Lepas tu ada seorang cikgu ni, dia datang. Lepas tu dia buka saya punya jam. Lepas tu dia pergi ambil. Lepas tu saya pun menangis lah. Sampai dari situ. Lepas tu saya duduk je. Lepas tu saya minta. Lepas tu cikgu. Seorang pelajar tahun 5 didakwa diheret, dikurung dalam stor dan cuba dipukul menggunakan penyapu oleh guru disiplin dalam kejadian di sebuah sekolah rendah di Bangi. Kejadian 23 Ogos lalu, mangsa yang dikenali sebagai Balkis mendakwa diperlakukan demikian supaya membuat perakuan membabitkan tuduhan mencuri wang tunai RM290 milik seorang guru. Balkis bagaimanapun menafikan dakwaan mencuri wang berkenaan. Sementara itu, ibu mangsa memaklumkan dia dan suaminya yang dipanggil ke sekolah selepas insiden itu dan turut disoal siasat dengan ganas. Sehubungan itu, pihaknya kecewa dengan tindakan sekolah dan membuat laporan polis selain merujuk ke Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, namun tiada tindakan selanjutnya diambil. Saya dah buat 2 laporan polis and then polis pun cakap dah hantar ke PPD kan. So tak ada tindakan apa. Kejadian tu dah dekat 5 bulan. Dah dekat 5 bulan dah berlalu. Tapi sampai sekarang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tindakan. So macam saya pun kecewa jugalah kan. Kes ni berat jugalah sebab dia pelajar perempuan bawah 10 tahun kan. Hari Khamis tu balik sekolah, anak saya abang dia kata dia lambat jalan, lepas tu dia balik sekali lah. Tapi dia senyap je masa balik tu. Lepas tu saya tanyalah, Dania, kenapa diam je? Dia diam je, tak cakap apa-apa. Lepas tu dia salin baju, dah siap semua. Dia tak nak makan. Lepas tu selalunya dia ceria lah balik kan. Lepas tu makan pun 1 suap 2 suap, lepas tu dah. Lepas tu dia ceritakan? Dia tak ada. Besoknya malam tu saya tanya, kenapa kan? Lepas tu dia kata cikgu ada buat macam tu 2 kali, ada 3 kali. Cikgu buat apa? Dia hantuk kepala dekat meja. Seorang pelajar cacat penglihatan Wan Nur Dania Wan Rohaizid, 10 tahun, didakwa didera guru sekolahnya apabila kepalanya dihentak ke meja, dicubit dan dipukul hingga lebam di lengan kiri dalam kejadian di sebuah sekolah rendah di Shah Alam. Dakwanya dia diperlakukan demikian hanya kerana tidak dapat menjawab soalan yang diberi guru berkenaan menyebabkan dia berang. Berikutan kejadian itu, bapanya membuat laporan di Balai Polis Pelabuhan Kelang selepas membawa anaknya itu menjalani rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang. Mangsa yang juga anak kedua itu cacat penglihatan sejak dilahirkan. Saya tu Mbak Salim dekat Papa Hitam. Lepas tu cikgu tu marah, cikgu tu hendak pergi kat meja dengan cubit. Adik menangis tak? Nangis. Lepas tu cikgu ada pujuk? Tak ada. Tak ada. Cikgu selalu ke buat macam tu dekat kawan-kawan lain, buat tak? Buat juga. Dia buat apa selalu kat kawan-kawan? Dia siram air kat baju, lepas tu dia conteng baju dengan marker pen. Memang rasa kesal lah. Cikgu waktu saya nak tahu lebih lanjut, saya jumpa pihak sekolah. Saya jumpa dengan guru besar. Guru besar cakap dia akan siasat lah benda ni. Pihak dia akan siasat apa semua. Saya nak semuka dengan cikgu tu untuk bertanya, guru besar tak bagi. Tapi saya pergi jugalah jumpa. Saya cakap saya nak balik, saya pergi jumpa bilik guru, cari cikgu tu untuk jumpa dia. Saya dapat jumpa dia, saya tanya pada dia kenapa cikgu buat macam tu kan. Memang cara dia mengajar dia.
cara saya mendidik memang macam ni. Kalau nak anak awak pandai. Kalau tak ada, saya tak bagi saya buat macam ni. Memang nanti kalau anak awak bodoh, jangan salahkan saya, dia cakap. So apa tindakan abang selanjutnya? Saya- Bila dapat tahu reaksi dia macam tu. Saya cakap memang tak patut buat macam ni lah. Mungkin ada cara yang lebih baik kan. Sekian, itu sahaja yang dapat saya kupaskan dalam peraturan pendidikan. Sekian, terima kasih.